أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 95 rasanya, perenggan 531. Kata musannif rahimahullah ta'ala, wa inna ma yasihu salamu fima ay fi syai'in yang takamalat fihi khamsu syara'ita. Ahaduha an yakuna muslamun fihi madbutan. Ya, tulis sekalian, pertama sekali syukur terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Syukur kita Allah Ta'ala masih beri nikmat hidup hingga ke hari ini. Syukur kita dapat Islam sejak lahir lagi. Lebih-lebih lagi syukur kita Allah Ta'ala jadikan dalam keadaan boleh mentasdikkan ajaran-ajaran yang dan juga apa saja maklumat yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Yang dengan itu pula Allah Ta'ala jadikan kita boleh taat patuh pada perintah dia dan tinggalkan larangannya. Syukur banyak-banyak diberikan kesihatan, kelapangan masa. Ada keupayaan pula untuk boleh hadir pagi ini untuk kita meneruskan daurah bacaan kitab daripada Fathul Qarib ni, insya-Allah. Kata muslim, wa inna ma yasihu salamu fi ma ay fi syai'in takamalat fihi khamsu syara'ita. Kita nak sambung ni masih buat salam. Dasar salam dengan takrif apa kita dah bicara dulu. Secara umumnya kita dah nampak apa dia salam ni, yang dia ialah kalau takrifnya wasfu syai'in mausuf fi zimmah. Kita membelikan sesuatu, dia bai'un syai'in mausuf, menjual sesuatu yang disifatkan, maksudnya kita sebut ciri dia, pencirian dia dengan tepat, dengan boleh didobitkan, dan benda tu tak ada lagi. Dan kita dah jumpa itu dengan istilah ada istilah salam yang hal dan muajjal. Masa bila boleh jadi hal dan muajjal. Jadi yang kita nak sambung ni, kalau ikut memang nak khususkan kepada apakah ada syarat salam itu. Kerana untuk jadi salam mesti ada syarat. Baik, jadi kata dia wa innama, guna innama ni lil hasri, maksudnya kalau tak cukup walaupun satu, maka tak sahlah untuk disalam dengan dia. Yasihu salamu fi ma fi syai'in yang takamalat fihi khamsu syara'ita, yang sempurnalah fihi pada ma itu, pada syai' ini. Faham syai' ni, yang syai' mausuf bi zimmah ini, dia mestilah memenuhi khamsu syara'ita, 5 syarat. Dua, salah satu daripadanya, daripada khamsin ni, ayakuna muslim fih. Muslim fih ni istilah baik mabi'. Kalau istilah salam dipanggil muslim fih. Mestilah mabi', benda yang nak dijual, dia mestilah, dia muslim fih tu naklah madbutan, boleh didobitkan dia. Istilah dobit ni kata dia dobit bersifat. Jadi maksud dobit tu kita boleh cirikan dia. Dan bila sebut mencirikan dia, mestilah ciri dengan sifat allati yakhtalifu bihal gharadu. Jadi sifat yang nak didobit dan disebut untuk kita tempah atau seumpamanya sesuatu itu ialah sifat yang yakhtalifu bihal gharadu, yang berbezalah bi allati itu al-gharadu, oleh tujuan fi muslim fi, pada muslim fi. Kita bagi beberapa contoh tu, beli handset ke laptop ke, jadi apa nama dia, kelajuan dia, memori dia, macam-macam benda lah yang menyebabkan di situ gharat bagi baik
Dan itu yang menyebabkan berbeza harga pada muslam fi. Bihaisu sekira-kira istilah dobit ni yang tapi bisifati al-jahalatu fiha, yang sekira-kira ternafilah dengan sifat itu, fa'il lagi yang tapi al-jahalatu oleh jahil fihi pada muslam fi, ataupun fihi fi wasfi pada sifat. Ternafilah oleh jahil dengan sifat tersebut fihi pada muslam fi, pada muslam fi. Jadi dengan sebut sifat, boleh istilah ni tidak muskil dah apa yang nak dibeli kerana dah kita cirikan sepenuhnya. Jadi kalau bahasa lain yang dipakai adalah tidak akan ada gurur, yang orang nak beli lain, orang yang nak jual tu benda lain. Dia punya ayat untuk kenal pastikan sifat itu terdobit tu, yang kita sebut handset RAM 3GB, siapa dia boleh gurur lagi kan. Jadi sebut sampai habis. Kalau sebut handset, nama apa tu, brand apa, nama tu brand lah tak, betul processor, betul model mana, lepas tu apa dia punya memory card. Jadi apa-apa yang mesti ada pada dia tu, lepas tu software dia, apa seumpamanya, yang dobit dia jangan jadi urur. Lain yang kita pesan, yang kita nak salam, lain yang dapat. Itulah. Dan dia boleh gunakan nanti dengan ayat sifat kita tu. Dia kata, kau minta macam ni, aku bagilah macam ni. Sedangkan kita maksud macam lain, dia punya faham macam lain. Yang tu istilahnya tak dobit lah. Dia istilah tak dobit. Bila tak dobit, jadi yang ni ayat besar kali kot untuk faham ni juga. Dengan tu faham syarat yang lain yang akan sebut selain daripada hak pertama ni. Jadi bila dobit tu tak boleh diselesaikan, maka tak sah lah salam. Tak sah tu antaranya macam ni, pasal tak boleh nak didobit, ataupun benda tu memang terdobit, boleh disebutkan dobit dia berapa, kata ukuran, jenis dan sebagainya, tapi masa pembelian tu tak disebut dengan terang. Tak sah juga pasal istilahnya ada gurur. Sekedah kita lah syarat gurur dalam bab nisbah nak memiliki harta antara satu sama lain ni, berpindah milik, dengan khususnya gurur macam ni, gurur dalam bab baik atau hal yang benda lama dia kata baru dan sebagainya. Ni gurur dalam bab nak tempah, ni kata lain minta, lain bagi. Baik, jadi asal nak sebutnya ialah dia nak syarahkan dobit itu adalah ternafi jahil pada muslam fi. Jadi maksudnya kalau kita sebut ciri itu, jangan saja kita, bahkan orang lain pun faham apa yang kita nak beli. Macam tu kot bahasanya untuk sebut kata dobit itu. Bihaisu yang tafi. Baik, wala yakunu zikrul awsaf ala wajhin yuaddi li'izzatil wujud. Dan tak bolehlah menyebutkan sifat-sifat ini yang kita nak, barang kita nak pesan, ala wajhin, di atas satu wajah, yuaddi li'izzatil wujud, yang membawa ia wajah ini bagi jarangnya ada. Fil muslam fi, jarang ada pada muslam fi. Kalau katalah kita sebut satu spesifikasi sifat, kita sebut dengan tentunya nak ni, syarat untuk nama salam mestilah benda yang bukan wujud dia hanya pada benda yang tertentu, jarang ada. Apa yang nak berbahasa kan, benda yang nak cari payah. Kalau nak cari payah, tunggu ada esok beli ya. Tak ada, tak payah order. Pasal order pun tak dapat. Yang tu kot. Pasal benda-benda yang kalau kita nak nama salam ni, kita pesan dia boleh cari. Jadi kalau pesan tak cari, nak cari pun tak boleh pasal jarang ada. Tak payah pesan lah, tunggu ada esok orang beli. Yang tu lah kot, mudah ayatnya. Pasal bila kita dah pesan ada, dia cari dah benda tak ada. Misalnya pesan beli telur naga sebiji, boh bila ayat bodoh tu kan. Manalah nak cari naga naga replika tu boleh lah. Adalah buat bodoh itu. Macam mana contoh dia bagi, kalu'lu'i kibarin, seperti mutiara yang besar.
Mutiara besar ni payah jumpa. Mutiara pun besar ni. Alah besar manik-manik rantai tu lah. Nak mutiara ni besar gelas. Mana ada tiram yang akan hasilkan mutiara sebesar itu. Istilahnya dia izzatil wujud. Jadi kalau kita dobit pun tapi dah jarang ada, tak payah salam tu. Ada esok baru beli. Jadi kalau kita faham tu pensyariatan salam ni, yang syarat ni dobit pula tu bukanlah benda yang jarang ada. Pensyariatan salam adalah untuk benda-benda yang bukan yang pelik-pelik dan ganjil lah. Kita mesti, jadi atas nama salam, benda yang boleh dicari, mudah jumpa, jadi kita tolong cari. Kalau faham daripada apa disebut. Baik. Wajariyatin wa ukhtiha. Dan juga kata dia nak beli satu orang hamba perempuan wa ukhtiha, baca ma'iyah apa, berserta dengan adiknya. Mesti nak beli hamba dua beradik. Bukan senang nak cari hamba dua beradik. Awaladiha, ataupun nak beli seorang hamba dan dia ada anak. Yang ni nisbah kitab lah, apa dia sebut, apa yang jarang ada. Jadi begitu jugalah apa-apa yang kalau nisbah kita ni, benda tu kalau diterdobit sekalipun jarang ada. Kalau faham daripada syarat tu, walaupun dia boleh dobit, tapi payah nak ada. Jadi kaedah dia tak payah salam, tunggu ada esok beli. Siap. Wasani, syartu sani an yakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairuhu. Bahawasanya mestilah muslampi ni dia satu jinsan, dia ialah jins yang lam yakhtalit bihi ghairuhu, tak bercampur dengan dia jins ini oleh ghairuhu. Kalau kita berguna istilah mantik, yang tu dia panggil nau', dia tak panggil jinsun. Macam mana pun istilah jinsun ni sesuatu barang, kita pun nak guna bahasa jenis-jenis. Kalau takrif mantik, jinsun ni dia ialah kulliyun yang mukhtalifina fil haqiqah. Kalau nau' dia kulliyun mutafiqina fil haqiqah. Kalau ikut istilah mantik, yang ni tak panggil jins, dia panggil nau'. Boleh faham tak faham, tengok nak sebut. Kalau kita sebut nak beli haiwan seekor, haiwan dipanggil jinsun. Jadi kalau sebut haiwan, beruk, monyet, kerah, semua boleh masuk. Kuda, ungka, dog, buah pila, bahasa-bahasa binatang tu, pasal haiwan belaka. Jadi kalau ikut yang tu istilah mantik, dipanggil jinsun. Kalau kita sebut beli ayam seekor, jadi sebut ayam, asal sebut ayam ni, kalau ikut istilah mantik, dia tak panggil jinsun, dia panggil nau'. Pasal dia mutafiqin fil haqiqah. Ayam serama, ayam katik, ayam hutan, ayam gajah, ayam gondol, ayam botak, apa sajalah ayam, semua tu kategori ayam, dia jinsun. Kalau istilah kita ni panggil jinsun, kalau istilah mantik dia panggil nau'. Apa saya nak sebut ialah jadi maksud jinsun di sini nau'. Jadi kalau kata kita nak beli ayam, okey, sebut ayam apa? Sebab ayam ni boleh yakhtalit bihi ghairuh, walaupun ayam. Cuma istilah sini disebut jinsun. Kalau jinsun, kalau guna istilah mantik, lagi umum gila. Istilah umum gila tu maksudnya lafaz tu dikulli yang mukhtalifina fil haqiqah. Jadi beli saya alat tulis, belikan saya alat tulis. Alat tulis ialah jins. Kalau belikan saya pembaris, itu nau', istilah mantik. Macam mana pun jinsun di sini, kalau istilah mantik tu nau'. Jadi maksudnya belikan saya pembaris. Pembaris mana? Kayu, plastik, besi. Jadi ada istilah yakhtalit bihi ghairuh. Jadi bila kita nak sebut salam, kalau dengan kita sebut jins macam tu, kalau istilah mantik dia sebut nau', jadi kena sebut sifat yang ada khusus lagi lah. Saya nak beli pembaris besi, jenama dia macam ni, tu China ke Taiwan ke Jepun ke apa seumpamanya, itu ada jenama dia. Itu yang 12 inci ke 6 inci ke, yang bulat ke, apa seumpamanya. Macam mana pun nak sebut dia, bila ada istilah mantik yang dipanggil nau', sini diguna jinsun. Sebab memang asal lugah jinsun ialah jenis lah, kita pun pakai jenis. Kalau jenis
Kalau ada yang lain boleh ikhtilat dengan dia, terdapat tidak, mesti dobitkan lagi sifat yang sepatutnya nak dibeli. Satu, mestilah jinsan lam yakhtalit ghairuhu. Jadi kalau jinsan yakhtalit ghairuhu, apa maksudnya? Apa akan jadi? Apa kena buat? Mestilah jinsan itu dimausufkan lagi lah. Kaedah kita pasal bab macam ni, antara manfaat kita nak faham istilah sifat mausuf ni, memang ilmu kita tentang mantik dia membantu sikit untuk faham istilah sifat dengan mausuf. Pasal sifat ni bila kita sebut makin banyak, mausuf dia makin sikit. Boleh faham tak? Saja kita masuk ke sana sikit. Pasal baca tu nak faham tak susah mana. Ada benda kot nak kutip istilah ni. Pasal sifat bila kita sebut, mausuf dia akan jadi sikit. Macam mana tu? Macam kita sebut nak beli ikan, macam-macam ikan. Tak, kita sebut ikan je. Ikan darat, dah kecil lah. Bila kita sebut ikan, saya sebut istilah sifat pun atas sifat istilah baik lah. Bukan sifat istilah nahu lah. Ikan bukan sifat. Boleh faham kot saya sebut apa kan? Itu bukan naat. Saya kata ni bahas apa ni? Kita bukan bahas nahu, kita bahas pekah lah. Pekah buat salam lah. Jadi peklurah pening gitu lah. Ni istilahi. Jadi sebut ikan. Okey, ikan darat. Dia kecil sikit, taklah ikan laut. Sebut ikan tadi, darat boleh masuk. Darat boleh masuk, laut boleh masuk. Ikan darat tak ada sisik, tapi tak ada sungut. Jenuh cari tu. Saya nak sebut apa? Lagi panjang kita sebut sifat tu, mausuf dia lagi susah nak cari. Jadi kaedah kita sebut bab salam ni, untuk kita dapat sesuatu dengan pasti, panjangkanlah sifat. Jadi kalau jins yang mukhtalif bi ghairi, panjangkanlah sifat dia. Dan saya nak beli laptop, besar tu, kecil kan dia laptop, panjang kan laptop Asus. Okey, Asus. Betul. Yang model 2013. Kecil lagi. Lepas tu yang spek bawah 1000. Betul. Lepas tu skrin 12 inci. Misalnya. Lagi panjang kita sebut, lagi kecil mausuf, lagi terperinci mausuf, lagi istilahnya mausuf dia akan jadi kecil. Bila kita sebut sifat dia pendek, mausuf dia besar. Masuk besar tu, grouping dia besar, dia luas. Satu Malaysia. Dia masuk laptop satu Malaysia. Itu ikut lain sikit tu. Macam sebut menari, saja ke situ sikit. Menari berzikir, dia lain lah tu. Menari poco, dia kan kecil, dia akan jadi spek. Kalau menari, menari sambil zikir, dia nari poco, dia break dance, ada zapin, ada macam-macam nama, tak pandai, tak hafal nama-nama tarian ni. Lagi kecil dia sebut, lagi kecil, lagi panjang sifat kita sebut, maksud dia makin kecil lah. Jadi kalau sebut pergi dengan tu, tapi bukan cerita salam, cerita istilah dia ni. Kalau istilah mantik yang tu dia panggil mafhum dengan masadaqah. Masadak dia. Maksudnya bila kita sebut satu kalimah, apa mafhum dia. Jadi bila mafhum dengan masadaqah, jadi itu sifat dengan mausuf lah. Dengan mafhum dengan masadaqah. Maksudnya kita sebut satu kalimah, apa mafhum dia. Betul, apa benda yang dapat di mafhum, itu yang panggil masadaqah, apa yang terbenar daripada kalimah tersebut yang boleh dipahamkan ke situ. Dengan faham istilah mantik tu, dia membantu sikit lah memahami sini. Macam mana pun, apa asal kita bicara ialah jinsun. Kalau ada benda lain boleh mukhtalit dengan sebut dia, jadi kaedah dia apa? Panjangkan sifat dia. Betul lah. Jadi kalau kita sebut jinsan saja, mestilah jinsan yang tak yakhtalit bihi ghairuh. Kalau ada mukhtalit, panjangkan sifatnya. Itu kot. Jadi fala yasihu salam fil mukhtalit al-maqsudu, maka tak sah salam fil mukhtaliti pada benda yang bercampur. Mukhtalit mana? Al-maqsudu, yang boleh dimaksudkan. Al-maqsudul ajza'u, yang tu kau baca. La yasihul salam fil mukhtaliti
al-maqsudi macam tu. Al-maqsudi ajza'u. Tak sah salam pada benda yang bercampur. Benda bercampur yang dimaksud mukhtalif maksudnya, sebut dia tu, dia akan bercampur yang dimaksudkan. Benda yang dimaksud tu akan jadi bermacam-macam jenis. Pasal jinsun dia tu mukhtalif bighairi. Mukhtalif al-maqsudi dimaksudkan ajza'u. Naik apa yang lagi maksud. Yang dimaksudkan akan juzuk dia. Allati la tandabitu, yang tak terdobit ia ajza' tu. Ajza' tu tak terdobit. Contoh disebut kahari satin wa ma'junin. Seperti disebut harisah dan makjun. Harisah ni dia terjemah tu bubur dan makjun. Harisah ni bubur, terjemah bubur pakai bubur ialah kan. Memang harisah ni kalau orang tua-tua dulu memang ada panggil kan, bubur harisah. Ada? Saya dengar. Makjun kan. Bila sebut makjun, nak makjun apa? Makjun Pak Tani, contoh. Berapa jadi sebut makjun kan? Makjun apa? Macam mana pun dia bagi contoh ni, contoh ke makjun lah. Pasal dia akan ada ingredients dia yang berbeza kan. Nak rempah kari, Mak Siti ada, Cap O ada, Faiza ada. Seumpama lah. Yang lain ni tak mahu sebut lah, pelik-pelik. Jadi ajza' dia berbeza lah. Ni rempah ni rasa campuran dia. Jadi semata-mata sebut macam tu tak sah. Kalau kita nak rempah kari Faiza, daging, ikan, udang, apa tu, sebut dengan khusus, dah pula tu dah terdobit. Pula tu dia memang pack siap, memang macam ni, boleh dobit dia. Tu tak ada masalah. Satu kalau disebut makjun apa? Pula tu kandungan ni nanti kempah ni, herba ni, madu banyak ni, apa dia lagi. Betul saiz dia pula berbeza. Jadi bila yang mukhtalif jinsan macam tu tak sah untuk atas nama salam. Kalau harisah ni untuk contoh mudah macam bubur Asyura lah. Untuk macam contoh untuk bubur harisah kan. Pasal dia ialah bubur yang ada konten tertentu, kacang, ubi dengan peratusan dan juzuk tertentu. Pula tu tak tahu berapa peratusan dia. Tu dipanggil harisah. Bubur macam tu dipanggil harisah. Bahasa mudah kita bubur syurah. Kacang tanah macam mana? Kacang hijau macam mana? Jagung macam mana? Tepung macam mana? Gula macam mana? Satu lagi bab nanti dia akan sebut dalam syarat apa dia? Yang tu pakai api. Masalah pula. Pekat mana? Garing mana? Hangit tak hangit? Susah tak tu? Dia basah ke? Berapa lama ketahanan? Pening, susah tu. Susah nak dobit. Bila tak boleh nak dobit, tak sah untuk salam. Cuma yang ni dia sebut Muslim pih tu ada benda ajza' yang akan tercampur dalam dia. Kalau jenis ada yang mukhtalif ajza' macam ni, tak sah lah salam. Baik, fa ini dabata ajza'uhu, jika terdobit ajza' dia sahah salamu fihi. Contoh dia bagi kajubnin, seperti keju. Dia bagi contoh jubnin tu untuk nak menunjukkan jubnin keju. Dan bila buat keju ni maksudnya mesti ada, memang bahan asli dia susu, ada kandungan tertentu yang akan dibubuh dalam susu untuk membekukan dia. Kalau katalah memang piawaian buat keju ni macam ni, dia tak ganggi kot lain, tu yang istilah terdobit tu. Ajza' untuk campuran dibubuh dalam susu untuk jadi keju mesti banyak ni. Kalau istilah terdobit sah dengan memada sebut keju. Jadi kalau tak ke keju pun dia sebut ke makanan ni, pasal makanan ni memang biasanya apa benda yang kita sebut dia akan mukhtalif ajza'. Kalau kita tak faham situ pun kita sebut gini, nak buat macam mana? Pasal nak sebut tentang pasal di syarah tu ada mukhtalif ajza', dia ada mukhtalif al-maqsudi ajza'u. Mukhtalif ada juzuk-juzuk yang akan dicantum dan diolah nanti untuk Muslim pih tu. Macam kita sebut somtam, contoh kan, memang dia tak pakai api, banyak warna pelam, banyak warna udang, banyak mana gula manis tu. Pedas cabai macam mana? Ada limau nipis, tak ada limau nipis. Kan sama, lain kedai lain rasa.
Sikit-sikit saya sebut, buat makan sikit, agak terliur tu punya masalah. Okay. Saya nak sebut dia mukhtalid ajza', pasal dia ada campuran tu. Jadi kalau kata kita beli, kita sebut dengan satu jeans, macam mana pun nak faham istilah. Saya duduk syarah tu, pasal saya nak syarah apa maksud yang yakuna jinsan yang lam yakhtalid bihi ghairuhu, asal matan tak tu kan. Jadi maksudnya bila sebut jins, adakah dalam tu ada ikhtilat sesuatu. Jadi kalau ada ikhtilat dan ada ajza' yang kita tadminkan, kita cantumkan dengan untuk membentuk dia, kalau tak terdobit tak sah. Kalau katalah dia dobit tak apa. Macam mana kalau kata nak buat dodol tepung beras, tapi dodol nanti dia melibatkan api, tak boleh tak? Apa benda lah kalau jenis campur tapi tak pakai api? Apa? Rojak. Okey. Best. Rojak. Nak rojak RM10. Dia tak boleh salam. Macam apa? Ikut dia nak buah tangan. Kalau boleh terima, rojak aku memang standard macam ni. Mesti nice. Sebiji pun saya macam dah. Kalau memang boleh dobit, okey. Tak dobit, istilahnya tak boleh salam. Hari tu pun rasa kita bicara dah, bila tak boleh salam, untuk nak beli rojak macam mana? Beli je. Beli, bukan istilahnya salam, bukan order. Kalau kita order pun, rasa kita nak buat majlis, nak rojak, nak jelatah, tu kan ada ajza', ada yang mukhtalid. Cuma kita tak pelihara dan cermat bahawa ni kita guna order juga kan. Tapi kalau ikut dia istilahnya, kalau atas nama order tu, dia bukan salam, dia apa? Kita upah buat. Rasanya saya dah selesai kan buat tu. Kisahnya kita upah dia buat. Nak apa? Nak rojak untuk makan 20 orang. Berapa ringgit? Katalah dia buat 20 orang, RM20 je lah, kata dia, cas itu. Banyak mana tak tahu. Kuantiti, nisbah, ajza' dia. Wah. Jadi apa tu? Jadi istilahnya kita bagi RM20 upah dia buat. Yang ni juga kita ada sebut dulu, kalau kes kena guna api dan sebagainya, macam kita masuk kedai, nak apa? Jus temikai. Temikai apa? Temikai laici. Buh pi. Ada kita pakai laici lah, punya pasal. Laici mungkin robek-robek. Berapa ketul laici? 3 ketul. Temikai. Asal saya nak sebut ialah temikai manis macam mana, ada gula tak gula kan dia. Jadi istilahnya tak terdobit ajza'. Kemudian kita order tu ada apa? Atas nama orang putih, take order. Nak order apa? Nama lah kan. Tapi atas kita punya muamalat syarak, salam ke tu? Dia bukan beri salam. Tu apa tu? Tu upah dia buat. Jadi dia buat RM3.50. RM3.50. RM3.50 tu apa? Bukan salam. Kita jadi, cuma atas nama order, take order tu, itu bahasa yang kita dah pakai. Atas nama muamalat, dia adalah upah buat. Siakap steam, upah buat. Sebab dia pakai api. Lagi limau banyak mana nak pakai, halia banyak mana, bawang banyak mana, cabai banyak mana. Ada di bawah jeruk-jeruk. Jeruk ke apa? Ada sambui tak ada sambui. Tak perlu pakai api pula tu. Ikan besar mana pula, mana ada duit. Untuk masak hari hangit tak hangit, fresh tak fresh, berapa dia punya fresh tu. Wah, letih lah jawab tu. Itu buat macam mana. Jadi memang tak dari dobit tu. Bila tak boleh dobit, kaedah dia upah. Untuk atas nama upah. Kedai makan memang istilah kita, kalau atas nama muamalat, upah. Kita upah orang buat. Nasi goreng tom yum satu, upah dia buat nasi goreng tom yum. Berapa? RM5.50. GST campur je lah. Saja usik-usik gitu lah, dia kena. Okey, siap. Sebab macam mana pun kita baca tu semua nak fahamkan istilah. Kita sebut satu kalimah dalam nak beli salam, dia adalah kalimah jins. Dan jins tu kalau mukhtalid bi ghairuh, kalau ada benda yang nak, kalau ikut syarah dia tu, jins yang kita sebut tu, ada benda yang kena ikhtilat ajza' untuk membentuk dia, untuk buat dia, tak sah. Kalau atas kita bicara sebut jins, memang banyak benda mukhtalid, untuk bagi sah, panjangan sifat dia yang sebut kepada istilah mantik dia, ada istilah mafhum dengan mausadaqah dia, yang bila panjang lagi sifat, maka akan kecil dan mausuf. Baik, wa syartu salisu. Syarat ketiga, mazkurun fi qawlih, disebut pada perkataan musannif, walam tudkhilhu
walam tadkhulhun naru walam tudkhilhun naru li ihalatihi, tidak masuk akan dia tidak masuk tidak masuk akan dia an-naru oleh api li ihalatihi, untuk mengubahkan dia. Istilahnya, istilah ubah tu masakkan dia, nak olah dia. Nak olah dia kena pakai api. Hal tu istilahnya tak boleh salam. Contoh macam mana? Bi'an taswir kata tudkhilhun naru li halatihi, bi'an dakhalathu li tabhin, dengan bahawa masuklah oleh nar hu muslam fi li tabhin, untuk masak. Jadi apa-apa perlu masak guna api tak boleh. Au syayyin li tabhin, au syayyin panggang, bakar. Syayyin masywi kan, syawi. Fa in dakhalathu naru, baik jika masuk oleh api, tujuannya li tamyiz, untuk bezakan, untuk tamyizkan saja, bukan untuk ihalah dia dan untuk mensiapkan dia. Dia untuk tamyiz. Contoh kal asal was samin soha salamu fi, untuk tamyiz, seperti madu. Katalah dia ada istilah madu, apa istilahnya tu, sarang dia tu, untuk asingan antara madu kadang-kadang guna api, bukan untuk masak atas nama masak, tapi li tamyiz. Nanti akan ada madu yang berasing dengan sarang dia tu. Apa istilah dia? Misal madu ni tengok musim ambil kan. Kadang ada musim ambil, kepala dia tu banyak lah. Jadi untuk tamyiz kan, dia punya benda yang muhtalit dengan dia, kena api, dia akan terasin. Yang ni atas, yang ni bawah. Jadi kalau kata nak bubur dalam botol, biasanya yang kepala tu akan ditapis dulu. Kaedah nak tamyizkan dia, masak. Jadi masak tu bukan nak ihalah dia. Masak tu untuk tamyizkan antara, apa saya nak gunakan bahasa, ampayan yang ada dalam lilin. Lilin yang ada dalam madu. Untuk ampayan tu ialah dia, istilah madu panggil lilin lah. Dia bukan lilin menyala tu kan, lilin sarang tu. Tapi istilahnya dia panggil lilin. Jadi masak tu untuk supaya lilin tu naik atas, madu bawah. Jadi saringan dia, dapat madu yang telah dibersihkan daripada lilinnya. Jadi dia bukan untuk ihalah, tapi li tamyiz. Ya. Jadi itu masalah madu. Itu juga samni, itu juga minyak sapi. Pasal masak untuk apa? Supaya bila masak nanti akan tamyiz antara kandungan air dengan kepala susu. Kepala susu itulah yang akan jadi minyak sapi. Jadi kalau tak masak, dia air susu. Susu masak nanti baru akan jadi kepala. Kepala tu buat minyak sapi. Jadi masak untuk buat apa? Untuk tamyiz. Sah. Soha salamu fi. Satu, kalau jenis masak-masak order catering apa, itu pun rasa kita sebut dah dengan takrif apa yang ada dulu. Tak boleh atas nama salam. Cuma kita ni Melayu ni dah tak ada dah istilah muamalat syarak. Semua dia orang putih lah. Order nak catering berapa? 3,000 orang makan. berapa lauk? Ni lauk macam ni, berapa ya? Ni lauk macam ni, ni lauk macam ni, ni lauk macam ni. Semua tu pakai api tu. Untuk pekerja macam ni, dia siap lagi. Ni kami siap kanopi, siap meja, kursi, siap pelamin lagi. Karaoke lagi, ada DJ pula tu. Kalau nak tambahannya punya pasal, tapi kami sediakan DJ. Sikit lah nak sebut lani punya yang ada. Macam mana pun atas nak sebut catering tu lah asalnya. Jadi masalahnya tentang catering tu. Jadi kita panggil order. Kalau ikut sepatutnya berapa upahnya, dia punya ayat atau muamalat upah, bukan salam. Kita guna order nak roti canai, nak order untuk esok kuliah subuh 200 keping roti canai pakai api. Pula tu ada ajzak yang dicampur, tu ada kuah dia pula. Macam mana. Kalau ikut dia tak boleh nama salam. Tu istilahnya upah, istilahnya upah. Dia buat ijarah, dia bukan buat salam. Cuma sekali lagi nak sebut, kita orang Melayu ni
Itulah, kita tak diajar hidup dengan istilah syarak. Jadi kita mengaji tu yang dia jadi terkejut beruk. Oh, faham. Dia tak pernah jumpa. Dia tak pernah jumpa. Jadi, oh, macam ni. Baru, orang tu macam baru tobat nak mengaji balik. Padahal sepatutnya kita dah nisbah belajar lah, sepatutnya dah sempurna. Tambah Islam ni bukan 2-3 hari. Sepatutnya dah lama dah benda ni betul kan. Dah ada enactment yang cantik dalam bab ni. Kalau sebut enactment tu dalam bab negeri lah. Dan dia perintah takbir dengan betul. Yang ni daripada dulu tak betul. Itu Jadi nak betulkan dia balik tu dengan nak tukar pula istilah. Tukar orang putih pada Arab. Pasal sebut order orang faham. Sebut salam. Saya salam ke awak? Salam. Awak nak bersalam ke apa? Saya tak faham awak cakap. Itulah awak bodoh tu kan. Okey, siap. Okey, siap. Jadi jangan guna api. Jadi kalau ada api, sekali lagi sebut, kalau ada api memang tak sah salam. Nak beli apa? Nak kuih raya. Order kuih raya. Walaupun Rejab baru nak masuk kan. Cerita raya lah. Saja cerita ke raya. Nak kuih raya apa? Almond London. Nak berapa biji? Nak 300 biji. Berapa bayar? Berapa? London banyak mana? New York banyak mana? Paris banyak mana? Nak tahu? Tu macam mana tu? Semua pakai api pula tu. Tapi istilahnya order. Tempahan kuih. Apa-apa. Semua bahasa yang dipakai tempah. Jadi kita dah guna bahasa tu pasal tak betul. Macam mana kita panjang ni jumpa? Macam pinjaman bank. Pinjam ke? Kita dah guna semua istilah bodoh. Saya guna bahasa bodoh ni. Pasal kita guna bahasa orang putih, terjemah ke Melayu. Kita tak guna Arab, apply kan dia dalam hidup kita. Kita guna orang putih tau. Orang putih duit bagi hutang tu. Dia atas nama loan tu. Kita guna loan. Tapi loan tu bukan pinjam. Hutang. Tapi kita loan, kita faham pinjam. Padahal dia hutang. Apa yang sebut? Dia loan. Lagi satu sebut lending. Dia guna lend. Can I lend your money? Orang putih saja sikit. Tuan-tuan tak faham putih pun dengar. Saya kata orang putih, saya kerti orang putih sikit tu. Can I lend your money? Can I borrow? Tapi dia tak sebut borrow. Borrow tu pencil. Can I borrow your pencil? Borrow your book. Dia borrow your money. Money dia tak sebut borrow. Money sebut I want to lend your money. Bukan L-A-N-D. L-E-N-D. Tak faham surah apa saya betulkan ejaan itu. Okey. Jadi daripada bahasa orang putih tu dia jadikan istilah muamalat kita dalam harian. Pula tu sistem muamalat guna bahasa orang putih. Guna orang putih. Guna istilah daripada orang putih ke Melayu. Waktu belakang-belakang ni ustaz-ustaz moden ni dia bagi syarah, dia kata yang ni kita banyak pakai mazhab Hanafi. Apa tak pening ni tu? Bukan Hanafi, mazhab gila babi. Bukan Hanafi pun. Mana ada mazhab Hanafi pinjam duit, dia kata pinjam, dia kata hutang. Mana ada lah Hanafi. Kata dia kita lebih cenderung pada Hanafi. Masa bila pula Malaysia pakai Hanafi? Dia pakai gila babi. GST mazhab apa? Najibi. Itu pun ramai yang ustaz-ustaz kabir-kabir pula tu semua kata harus telah difatwakan. Tadi dan tengok Facebook siapa tu? Fatul Bari. Dia kata apa? Ini sebab politik dia kata GST haram ni. Sepatutnya ada haramkanlah semua. Cukai tanah, cukai hasil, cukai jalan. Bagi ustaz tak respon boleh tak? Kita ke cukai tu sikit. Macam mana? Dengar saya buat. Tak kata jawab, dengar saya buat. Jawab dulu tak boleh tak? Memang haram lah. Kau tak tahu ke? Ya Allah, bengong kau. Dah lama dah. Kita duk mengaji kitab, tak ada seorang pun tutup guru ulama yang sebut cukai adalah halal. Mana ada weh? Tak ada lah. Semua haram. Dah lama dah kita duk sebut haram. Cuma yang ni baru haram nak buat. Yang tu dah haram jadah lama dah. Yang ni haram yang baru nak dilaksana. Satu duk kelahi. Yang tu haram kan pun. Kita kata haram pun memang dah kena. Nak masukkan benda tu dalam perundangan susah tau. Yang ni dia baru nak melaksana, jadi boleh tarik balik apa dan sebagainya. Pasal dia dalam proses. Yang telah termaktub kena bayar macam ni. Cukai hasil, cukai tanah, cukai jalan. Semua cukai. Cukai semua cukai lah. Semua cukai. Income tax tu haramkanlah semua lah. Memang haram semua.
Memang haram semua. Kalau kata apa wajah haramnya? Kita belajar bab muamalat, haram mengambil harta seseorang daripada yang lain tanpa ada apa-apa sebab syar'i. Itu sebab istilah haram cukai tu. Nak masalah tak mana? Sebelum nak ke masalah, bagi faham dulu. Jadi kalau ada masalah yang menyebabkan jadi tak haram, jadi kena tengok masalah tu ada ataupun tidak. Pertama, tak faham kena haram cukai tu tak mana, dan apa nak namakan cukai. Jadi apa-apa charge di atas benda bukan ada muamalat syar'i yang membenarkan dikenakan bayaran di situ. Kita ada tanah, walaupun tak tanam hasil, tapi kena bayar cukai hasil. Kalau ada hasil kali pun bayar hasil, tak betul itu. Mana boleh kita ada hasil, untuk kena bayar cukai hasil. Tak betul. Kita zakat pun ada barang tertentu dan ada nisab tertentu baru kena zakat. Hukum Islam. Tanam durian tak kena zakat. Tapi kalau tanam durian cukai hasil, kena bayar cukai hasil. Walaupun tak tanam durian pun, belukar je. Macam mana? Kena bayar hasil. Walaupun tak ada apa-apa hasil. Walaupun hasilnya babi je buat sarang tu. Bila dia geram dia sebut lah benda-benda tu. Babi je buat sarang. Itu je hasil dia pun. Tapi bila ada tanah milik, ada bergeran macam mana, kau bayar cukai hasil. Kena bayar cukai hasil. Ini haram tu. Apa pasal kena bayar? Yang itulah nama haram. Yang tu yang Quran sebut, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi ada surah syarah ulama masuk batil apa? Maksudnya akhdhu malil ghair bighairi haqqin syar'iyyin. Tanpa ada hak syar'i. Okey. Sikit ke GST tu. Nak sebut asal kita, muamalat kita banyak tak betul. Begitu ke tambah pula macam-macam nak syarah tu. Pergi asal balik kita sini lah. Salam kita lah. Jadi kalau nak tukar balik satu Malaysia punya istilah, tukar yang bahasa salam tu, dia boleh buat sebenarnya. Pasal kita tak pernah dengar dulu GST kan. Tu satu Malaysia sampai siap nyanyi lagi A, B, C D, GST boleh nyanyi lah. Okay. Apa ya? Dulu tak apa ya. Lekat ni GST. Muak satu MDB lah apalah. Budak-budak nyanyi. Saya nak sebut apa tu? Boleh nak diajar kalau kata memang dia serius untuk melaksanakan syarak, sekejap je benda tu nak boleh buat. Macam dia nak wajibkan tali piang kereta, wajibkan motor pasang lampu, dia nak wajibkan. Kalau dia nak laksana macam mana? Buat je. Tapi dia tak nak buat. Sana sikit. Asalnya kita nak sebut ke sana tu pasal macam mana nak tukar istilah tu. Baik. Warabiu an la yakuna muslim fihi muayyanan. Bahawasanya janganlah Muslim, tidak adalah Muslim fihi tu. Muslim fihi adalah mabi' dalam bab baik sebut tadi lagi. Mestilah dia bukan muayyanan, yang muayyan. Istilah muayyan ni maksudnya tentu, sesuatu yang dengan ainnya tentu. Ain tentu ada the same meaning lah. Benda yang muayyan, jadi antara jadi muayyan maksud apa? Benda dah maujud, tunjuk. Itu antara sebab jadi muayyan. Dengan sebab tu jadi takyin. Saya nak beli meja tu, mana boleh jadi salam? Itu baik. Apa? Dia bukan mausuf fi zimmah. Jadi untuk nama Muslim, untuk nama salam, mestilah dia bukan muayyan. Jadi istilah muayyan maksudnya mesti dia mar'iyun bil ain. Berarti tu takyin dengan dia. Ni. Bila kita belajar baik lu, bila baik ain musyahadah, berarti tu takyin dengan dia. Ni. Saya nak beli kasut ni. Takyin tu. Saya nak beli kasut ni, gambar bukan kasut. Tu bukan muayyan. Itu surah muayyan, wasfu muayyan. Tu memang salam lah. Tapi kalau kata memang ain yang nak dia beli tu ada depan, tu tak nama salam. Itu takkan nama baik. Itu pun kita dah bercara dah itu. Bahkan kalau bukan muayyan, apa dia? Muslim fi ni dia dainan, dia hutang. Pasal kita syai' mausuf fi zimmah. Itulah salam. Jadi fi zimmah maksudnya hutang nisbah penjual, tunai nisbah pembeli. Itu pun kita sebut dah bercara dah tu.
Jadi dia mesti bukan muayyan, tapi dia dainan. Jadi sekali lagi sebut muayyan maksudnya dia maujud, pula tu musyahadah, pula tu ditakyin dengan isyarat atau sebuah muayyan. Falau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadza sauba. Kata dia, seperti aku salamkan kepada engkau hadza saub, pakaian ni, baju ni. Ni baju ni. Ni mana pula? Dah muayyan. Masalan, kalau aku salam dengan kau baju macam ni, macam ni tak apa. Kita tunjuk satu contoh, baju ni kalau nak macam ni lah. Okey, saya nak order baju, saya nak salam baju macam ni. Macam ni kalau salam. Kalau kata nak baju ni, saya salam dengan kamu baju ni, bukan salam, itu baik. Aslamtu ilaika hadza thawba masalan. Fi hadzal abdi, begitu juga pada hadzal abdi. Jadi falaisa bisalamin qata'an, dia bukan salam dengan qata', dengan pasti. Wala yanaqidu aidan bai'an, dan juga tak jadi bai' aidan fil azhar. Itu dipanggil apa? Muamalah fasidah. Bagi 10 syarah sikit, bagi pedas sikit, muamalah bengongi lah. Maksud apa? Baik, dia kata salam. Salam, dia kata baik. Kita dalam syarak buat muamalat, begitu apatah kita buat munakahat ni mesti betul. Boleh tak akad nikah saja salat ke sana, pasal dia yang tu kita cepat faham. Wali ni bapak ni, aku pinjam ke anak aku dengan mas kahwin yang RM35 tu dah. Boleh tak? Maksud dia nikah tapi dia sebut pinjam. Sah? Ya. Pasal apa? Lepas tu pinjam. Sama. Dia, aku salam dengan baju ni, engkau RM35. Salam tapi kata padahal dia baik. Tu muamalah bengongi lah. Pasti dah lah pasal tak betul. Maka aku pinjamkan anak aku dekat engkau dengan mas kahwin RM350. Nikah lah weh. Mana ada orang sebut pinjam. Muntah lah tu. Tukut Syiah yang buat gitu kan. Sajalah ayat-ayat itu. Macam ada pun sikit celak sebut tahan lapas tu. Jadi lapas tak betul lah. Pasal kaedah kita, kalau akhirat pun antara sebab benda yang dipersoalkan kita di akhirat adalah lafaz kita yang keluar pada mulut. Seorang suami cakap kat isteri saja, saya nak bawa ke sana pasal nak tunjukkan lafaz tu. Bila dia salah lah. Kalau sebut lafaz betul lah. Kata isteri cantik, okey, tak apa cantik, engkau ni macam belakang mak aku. Innahum yaquluna munkara minal qaul wa zura. Ini qaul munkar, dosa pula tu. Pasal apa? Zihar namanya. Aku tak nak wati dengan kau 4 bulan. Dah nama ilak. Dia ada istilah ni. Jadi ada sebut macam ni nama macam ni. Sebut je nama macam ni. Sebut nama macam ni. Takat ni lah hubungan kita. Itu nafas kinayah boleh jadi tolak dengan ada niat jatuh. Nak sebut. Yang menyebabkan jadi sabit satu hukum macam apa? Lafaz yang disebut. Jadi jadi tak jadi ialah lafaz yang dikeluarkan pada mulut. Kalau disebut akhirat pun antara yang dipersoal ialah apa kita sebut dulu. Akhirat esok dibalas dengan apa yang kita sebut. Apa yang keluar pada mulut kita. Antaranya. Jadi yang ni pun atas muamalat. Kita sebut salam tapi baik. Jadi dia tak jadi salam qata'an. Memang tak jadi salam pasal dia ialah baik. Dan tak jadi baik pasal dia sebut salam. Itu sekali disebut. Muamalah apa? Muamalah bengong ni. Satu order tom jam, satu order tolong buatkan saya. Kalau nak bunyi bahasa kita, tolong buat. Tolong buatkan saya apa-apa nak sebut. Tarik macam mana pun. Kalau tak sebut, apa jadinya? Dia ada istilah dalam qawaid fiqh, al-'adah muhakkamah. Tarik je tu. Apa maksudnya? Maksudnya tolong buatkan saya tarik. Harga dia buat senarai. Kalau tak buat senarai pun macam mana? Dia istilah dah ada taradin tu. Memang kita tahulah. Standard dah harga. Ais macam ni. Kalau dah buat harga tu lagi senang lah. Maksudnya kita tahu muamalat. Dia tak boleh gurur. Okey, siap. Wal khamisu alla yakuna min muayyanin.
Min muayyanin. Syarat kelima, asyaratul khamis, alla yakuna, tidak adalah ia muslim pih ni min muayyanin. Tadi muayyanan ni, tadi muayyan, ini min muayyan. Jadi min muayyan sebahagian daripada benda yang muayyan. Kalau muayyan benda itulah betul kan, diri dia. Kalau min muayyan di tab'id, maksudnya ada sebahagian daripada muayyan, yang muayyan. Contoh dia beri untuk kata min muayyan. Aslamtu ilaika hadzal dirham min sa'i min hadhihi sibrah. Aku salamkan kau hadzal dirham, akan dirham ini, jadi dibagi dirham ni, satu dirham ni fi sa'in, pada satu gantang min hadhihi sibrah, daripada apa, longgokkan ni, longgok apa lagi, masa kita longgok lah, berai longgok lah, dia terjemah tu longgok. Masa mana sibrah, timbunan ni, timbun, timbunan ni. Jadi nak sebut apa, dia bukan muayyan, bukan timbunan ni, segantang daripada timbunan. Jadi istilahnya yang tu cuma kalau istilah dikhususkan, istilah tu yang tu bukan muayyan, tu min muayyan. Bahasa Arab ni, dia bahasa dia halus lah. Muayyan satu, min muayyan. Min muayyan pun bukan salam, pasal dia lah baik, nak rambutan banyak, nak 2 kilo rambutan ni, baik, bukan salam. Min hadhihi sibrah. Nak ikan termenung lemak, berapa, 10 kilo buat kenduri. Okey, siap. Nah itu juga tak nama salam, habis. Jadi kalau kita perhati tu, benda besarnya mesti dobit, bukan benda yang dah musyahadah, dah muayyan. Besar nak tengok dalam bab syarat salam tu api, maksudnya jangan benda masalah nak pakai api dan ada mukhtalid ajza' yang tak terdobit. Itulah benda besar. Summa li sihhati salam. Soalan. Beri apa? Mi. Okey. Ya. Yeah. Kita nak pesan kat dia, suruh beli mi kat kedai kan. Salam ke macam tu? Tanya soalan macam tu kan. Salam ke tu? So, mi tu tau, mi ni kena masak-masak ke mi dah siap? Kalau mi sarapan pagi, tu mi baik. Mi baik, betul kan? Faham mi baik kan? Mi dah ada dah siap, itu mi baik. Kalau cakotiao satu, itu mi upah. Cakotiao lah, kotiao upah. Cakotiao mi apa lah. Mi kotiao, tak mi kotiao. Mi kuih tiao, cha mi tiao. Betul. Sorry main bahasa sikit. Jadi kalau ikut, kalau ni sebab tu kita, aku kirim kau, tolong, kalau kita sebut tolong beli kan, tolong beli mi. Jadi kalau mi tu mi baik, memang tolong beli lah. Jadi istilahnya kita muamalat ke dia tu, kita wakil ke dia. Kalau ni sebab benda tu kena order, kalau sebut bahasa order tu dah bahasa order, maksudnya kena ni, maksudnya kita kirim kat dia, kita wakil kat dia untuk dia ni upah orang buat apa benda yang kita nak buat. Itu istilahnya macam tu. Tak salam, pasal salam tak boleh, pasal dia kena pakai api. Tu istilahnya kirim. Bahasa tu pun bukan bahasa syarak, bahasa kita. Bahasa kira. Upah beli. Kalau upah beli, wakil beli. Wakil beli lah. Wakil beli mi. Itu kalau sarapan pagi. Kalau malam, wakil dia upah orang buat mi. Pakai duit kau dulu. Itu saja buat ayat tambahan. Pasal dia tak bagi duit, lagi baru kita bayar kan. Jadi kita bayar lagi tu, bayar apa tu? Macam mana nak sebut? Kalau ni sebab lafaz kita bayar tu apa? Beli ke apa? Saya beli Kita kan beli mi dengan dia.
Apa tu? Kita katakan kita sebut tadi saja tak ke sana sikit. Kita wakilkan dia untuk dia pergi upah orang buat mi. Untuk orang tu balik. Pakai duit engkau dulu. Okey. Kita bagi dia duit. Berapa? RM6. Nah, RM6. RM6 tu nak, kalau nisbah nak cakap lah, nak cakap apa ni? Aku bayar hutang RM6. Pasal kalau masuk saya ingat kita ngaji yang kitab At-Tamuin, dia sebut istilah itu pasal uruf muamalat. Suruh orang beli sesuatu pakai duit dia, maksudnya kita minta dia hutangkan dulu dengan pakai duit dia beli barang kita. Jadi apa yang kita dah pesan kat dia, suruh dia beli tu ataupun suruh dia upah buat tadi, contoh mi tu lah, bila dia beli je lazim barang tu kita punya. Kalau kita tak nak kali pun merajuk ke apa ke, dari sisi hukum pasal kita perintah kat dia tu dan pakai duit dia, itu adalah taklif kita bayar, dan bayar duit tu bukan upah, bukan salam, bukan baik, tapi dia bayar hutang pasal kita sebut pakai duit kau. Yang tu kirim tak bagi duit lah tu. Kirim tak bagi duit, pakai duit kau. Kalau kita pakai duit dia, itu istilah wakilkan dia untuk beli. Kalau kita bagi duit, bagi duit tu yang tu istilah wakil tu. Saya wakilkan kau. Bahasa kita wakil lah. Cuma kita tak guna dah istilah-istilah tu. Kita apa? Ni duit. Dia lebih bahasa moden lah. Dia tak ada istilah-istilah syar'i tu. Ni duit. Aku wakil lah. Tak ada wakil-wakil lah. Dia bila pakai wakil ni bila upacara rasmi lah. Nak lembu, nak sembelih kurban, saya wakilkan kau awak. Wakil-wakil nak akad nikah, saya wakilkan kau. Bab lain memang wakil. Tapi tak ada lah bahasa-bahasa wakil ni. Apa? Ni beli lah. Tolong beli aku dah. Itulah kita punya muamalat. Ya, betul-betul. Pasal kita macam mana betul lah balik tu. Tapi tak tahu, saya tak tahu macam mana nak murni balik benda tu. Cuma atas muamalat dulu lagi yang kita bercakap baik, jaga jangan sampai jadi haram ya. Itu je lah. Jadi kalau kata kita tak guna dengan lapar wakil apa dan sebagainya, yang tu pasal yang bab wakil tu pun yang tu yang kalau ada juga kita bercakap bab awal-awal muamalat tu, mana yang kalau bab baik ma ya'uduhun nasu bai'an fa huwa bai'un. Ada kita bercakap dulu bab tu kan. Yang kitab pun dia tak kata wajib ijab kabul, disebut dengan la budda. Untuk baik ada ijab wa kabul. Jadi ada bab-bab yang disebut dengan faham tu la budda, dia bukan syurut lazimah. Jadi kalau ada lafaz-lafaz wakil misalnya, kita tak guna pun istilah wakil dengan bahasa Arab tu. Tapi maksud itu pada uruf dia istilahnya mengizin dan mengarahkan seseorang buat bagi pihak dia. Itulah contoh misal sembahyang mayat, mestilah orang paling aula untuk sembahyang dengan dia anak dia misalnya. Kalau anak dia ada, kita orang kenal ustaz lah apalah, ustaz jadi imam, siapa yang boleh bagi kuasa tu? Anak dia lah. Orang lain yang suruh ustaz imam lah, anak dia anak. Sepatutnya anak yang kena wakil pasal dia hak besar untuk jadi imam tu. Panggil anak dia. Pasal saya tengok yang ni muamalat orang Datuk Guru dia macam tu. Anak lelaki dia ada? Ada. Panggil. Mu nak jadi imam kan? Tak erti dia. Mu nak jadi imam dah. Tu suruh. Dia panggil ke dia tu, hikayat dia Patih. Suruh Patih jadi imam dia. Dia tak guna pun kata wakil. Tapi dia nak bagi orang tu angguk. Okey, siap. Apa maksudnya tu? Diserah untuk guru buat jadi imam, bagi ganti dia. Patutnya dia lah ulah jadi imam. Apa saya nak sebut ialah ma ya'uduhun nasu. Ini bukan bayan, itu ialah wakalatan. Dia ialah wakalah. Jadi kalau guna istilah syarak, itu yang sebaik lah. Tapi kita istiqmal Melayu tak ada tu. Jadi masalah nak sebut ni, cuma jangan buat benda haram lah. Pastikan memang kalau nisbah wakil, memang betul wakil. Memang wakil tu telah berlaku. Dan memang itu istilahnya menyerah kuasa. Kalau memang lagi cantik, bahasa tu mesti istilah menyerah kuasa, walaupun tak guna perkataan wakil. Kalau kita sebut suruh kan, nak suruh Tok Guru tolong nikahkan anak saya, macam tu. Jadi suruh
Tunggu, suruh tu lah. Wakil lah. Maksud dia tu wakil. Betul. Ada lagi soalan? Ya. Yeah. Oh, best. Ayat tu. Kaedah al-adah muhakamah ni pada bab-bab yang memang tidak ada urut syarak, baru dipakai adah muhakamah. Pasal adah muhakamah ni salah satu qawaid fiqh. Dia bukan usul fiqh. Maksudnya dia bukan satu kaedah yang membatalkan apa yang usul dalam bab yang benda yang urut datang syarak. Jadi maksudnya kalau tak ada ketentuan syarak datang, barulah al-adah itu dipakai. Saya contoh mudah kalau atas nama al-adah muhakamah, atas kita bicara baik itu sendiri ya. Kita istilah mazhab Syafi'i, istilah hijab kabul, saya jual barang ni dengan harga sekian-sekian. Itu istilah yang disebut dalam kitab. Macam mana pun kadang kita tanya harga berapa benda tu, RM5. Nak satu? Nak satu. Itu urufnya dah baik. Walaupun taklah dengan maksudnya dengan berunjuk-unjuk tu, dengan berlapah dan sebut, dengan orang kata apa, dengan mubasyarah. Tapi tanyalah tadi, berapa ni RM5? Ambil. Nak satu? Dibungkus. Kan? Lapas pun tak sebut kan. Tapi tadi dah tanya, nak satu, maksudnya setuju, kawan tu pun bungkus. Maksudnya dia nak jual. Yang tu, ma ya'udduhun nasu bai'an ila bai'an. Jadi, masa tu baru pakai adah muhakamah. Jadi kalau ada yang warid syarak yang memang dia tak boleh dengan adat, tapi memang ada lafaz yang mesti dipakai, jadi mesti pakai lafaz. Itu. Jadi kalau asal benda nak fokus tu tak mana. Jadi asal ayat macam tu lah kan. Tapi tak kata tak pula dengan kaedah al-adah muhakamah ni dia boleh membatalkan mana-mana yang asal hukum syarak. Tak. Pasal dia bukan, itu bukan usul fiqh. Itu adalah hanya qawaid untuk dobit fiqh. Maksudnya benda-benda yang tak ada warid syarak baru adah muhakamah. Kalau lain pada bab baik misalnya, dekat dengan jauh, macam mana nak tahu? Besar dengan kecil, apa dobit? Antara kutubah dengan nak sembahyang Jumaat, jangan selang lama. Berapa lama? Macam mana nak dobit? Berapa selang lama? Macam mana nak tahu? Dia huruf al-adah muhakamah. Al-adah muhakamah. Yang tu masa tu baru pakai adah. Masa pakai adah dalam tempat-tempat macam tu. Mana yang warid syarak, dia tak boleh pakai adat. Tu tak boleh pakai adat. Itu kan. Dan lambat salam adah muhakamah tu. Maksudnya di mana kod nak pakai tu? Kalau muayyanan tu ya. Kalau adah muhakamah mungkin dari segi lafaz yang dipakai je lah. Yang kata betul lah kita sebut order, saya nak barang ni. Berapa ringgit? Jadi kita nak. Cuma itulah kalau ikut nak, kalau faham warid isyarat, cuma atas nama baik dulu, ma ya'udduhu nasu bai'an fa wa bai'un, ni pun ma ya'udduhu nasu salam bahwa salam. Kalau faham dengan kawan sebut ulama, jadi mana nak pergi kepada adah muhakamah. Kalau kata nak ikan kayu besar, dia nak order ni. Ikan kayu besar, berapa besar? Ikan kayu macam ni besar ke? Sedang tak? Paling pada uruf tu. Jadi bila besar, okey, tak apa, saya nak cari yang besar. Ini jangan besar sampai satu kelas tu amat besar. Yang tu kot, buat kelakar bodoh-bodoh tu, macam mana pun pasal nak kata dia uruf kan. Jadi uruf dari segi sebut saiz lah. Nak besar mana? Jadi kalau ada uruf dan sebut besar tu, ada terdobit. Tera ni besar, tera ni kecil. Kalau
huruf ada makna kan gitu. Jadi tak perlu lah sebut. Besar ni 2 kilo ni. Besar ni 4 kilo. Kecil ni 200 gram. Yang ni sedang. Antara tu sedang. Jadi tak perlu untuk sebutkan berapa timbangannya. Bahkan adah itu dah muhakamah untuk ketentuan saiz. Itu kot dalam bab-bab salam lah. Jadi bab-bab tu yang pakai pun ada istilah tu. Adah muhakamah. Sikit kalau sambung ke adah muhakamah. Kalau tengok dalam masyarakat, orang duk syarah adah muhakamah ni pening. Itu apa? Bila ada adat istiadat, maksudnya adat pertabalan. Al-adah mahkamah, adat dijadikan hukum. Jadi dah pertabalan macam ni. Kita kena ada pertabalan ni. Tak tahu sudah? Dengar saya nak gambar. Dah jadi adat dah lama turun-turun ini ni. Jadi adah ni dijadikan hukum. Ada lah syarah kot tu. Itu syarah bodoh. Ada pula. Yang tu yang adat dengan hukum biar mati anak dengan mati adat kan. Itu bodoh tu. Itu cara bodoh. Itu bukan adat yang dimasukkan dengan istilah al-aid dan muhakamah. Adah tu dengan mana uruf. Maksudnya uruf sesuatu benda mengenal kecil, besar, dekat, jauh, jadi, tak jadi. Hak tu adalah dipanggil. Itu masuk adah dia tu. Adah bukan mana adat istiadat. Tapi adah dengan mana uruf. Adah dengan mana uruf. Itu kot ke sana sikit. Lain kalau ada. Ya. Benda tu kalau kecil kan, tapi kalau besar tidak dalam macam saya kata dalam benda kan, tidak mungkin tidak dalam salam ni macam mana? Kalau faham dari segi dia adalah bab muamalat, dengan istilahnya tu adalah buddha juga lah. Maksudnya kalau itu pada huruf dia ya'uduhu sebagai salam, adalah salam. Cuma atas disiplin kita baca tadi, yang ni atas kaul yang la buddha, atas sebut kan. Cuma jangan salam disebut baik, baik disebut salam. Jadi maksudnya yang tu memang tak betul lah. Tapi kalau katalah tak sebut baik pun tak sebut, salam tak sebut, main bahasa kita je. Bahasa maksudnya huruf yang kita pakai. Katalah ni tokek laptop laptop handset ni. Handset ada? Ada. Nak apa? Samsung tu apa? Galaxy. So, 6. Tu color apa? Okey. Cuma kalau ikut dia tak bagi duit, tak betul kat salam tu. Macam mana pun saya nak sebut ialah kita tak guna pun lafaz salam. Itulah kan. Kita pun tak pula dengan aku salam dengan kau. Jadi dengan rasmi macam tu, officially tak berlaku. Tapi itulah muamalat kita. Jadi ma ya'udduhun nasu sebagai salam ini, atas kita bercakap la buddha tu memang eloknya cantik sebut. Di atas syarat atas nama salam betul mesti ada tunai daripada pihak baik, dari pihak pembeli. Atas kita bicara dulu, atas boleh ada kepercayaan, kita istilahnya suruh dia cari, nanti lagi baru kita baik dengan dia. Tapi atas nak sebut asal dah macam mana baik, dia ada ma ya'udduhun nasu bai'an. Dalam bab salam pun ada ma ya'udduhun nasu salaman fa huwa salam. Pasal memang seingat saya kalau kita lain pun disebut dengan format tu lah. Maksudnya macam mana khilaf dalam bab baik, dari segi sirah, macam tu lah juga lafaz, ada khilaf dalam bab lain daripada bab baik dalam masalah sirah. Maksudnya ada bab yang kembali pada uruf, untuk melihatkan dia jadi tak jadi. Macam mana pun cantiknya yang la buddha dah sebut. Itu pun kita sebut dah, khususnya dalam bab-bab kelahi, bab-bab dakwah di mahkamah, apatah lagi dalam bab-bab apa yang perlukan sirah tu untuk menyelesaikan perkelahian. Memang sirah tu ada cantik, pasal kita sebut terang. Tapi bila tak ada sirah, nak kira huruf, takut lagi orang ni huruf dia macam ni, pada dia macam ni, pada orang ni macam ni, dia akan timbul munaza'ah, timbul terlingkahan. Itu kot, asal sebut tu ada, memang ada sama bahas masalah baik untuk dikira huruf, mana dah dikira huruf,
untuk nama baik. Begitu juga ba'd salam pun, mana yang dah dikira sebagai salam ialah salam. Sebut situlah asalnya. Kalau ikut ada. Kan? Orang sebut apa? Salam tu ilaika. Nisbah terima tu. Qabil tu. Terima je. Macam mana? Salam. Salam tu disebut pada masalah beli. Betul? Okey. Tak ada masalah. Pasal baik dan mustari dalam bab salam, dua-dua pihak kalau nisbah siapa yang menyebutnya dia akan sebut salam lah. Kalau nisbah sebutlah kan, orang ni akan sebut salam, baik pun sebut salam, mustari pun akan sebut salam lah. Jadi bukanlah salam tu nisbah penjual aja, pembeli tak sebut salam. Maksudnya kalau pembeli yang sebut, saya nak salam dengan kau, kamera ni misalnya tu, laptop ni, jadi dia guna salam lah. Okey lah. Jadi boleh cari nak macam mana. Jadi memang dia guna salam. Nisbah pembeli, nisbah penjual pun, dua-duanya menggunakan lafaz salam. Jadi bukan lafaz salam tu pada penjual je, tak. Macam mana pun untuk lafaz mudah bagi jadi tu, orang ni kata aku salam dengan kau, aku terima. Dah. Tak perlu nisbah syarat, taklah atas kau la Buddha tu, taklah mesti orang ni aku salam dengan kau, aku terima salam kau. Jadi maksudnya nak sebut juga lafaz salam itu untuk berbalas-balas tu tak syarat lah, cukup dengan qabil tu. Betul. Ada lain tu. Ya. Tak. Yang tu memang sirah. Dia pasal itu syarat. Dia dalam bab tu dia datang warid syarat dengan lafaz tertentu mesti muayyan, nikah. Apa lagi satu lagi angkah tukar zawaj tazwij kalau dengan lafaz Arabnya. Nakah dan tazwij. Bahasa wa tarjemah ila lughatin ukhra. Yang istimal mengikut lughah ukhra itu adalah maksudnya nikah. Melayu pakai bahasa yang sama. Cuma nikah, kahwin. Kahwin, bukan harap. Aku kahwinkan akan dikau. Cuma selalunya perkataan nikah tak ditinggal. Pasal aku nikahkan dikau, aku kahwinkan dikau. Disebut kena dua sekali, combine kan. Jadi, kalau tak sebut nikah ni pun, sebut kahwin, dah memadai. Pasal itu adalah terjemah nikah, istimal kita dengan terjemah. Itu yang nikah. Tapi kalau aku pinjam dengan dikau, pinjam tak boleh. Pasal lapar macam tu, dia mu'ayyad. Pasal yang tu tak balik pada huruf. Yang tu tak boleh pada huruf. Pasal bab nikah dia tak uruf. Pasal yang tu memang disyarat dengan sirah. Dan sirah tu adalah arkan dalam masalah nak sahkan akad nikah dalam bab munakahat. Dalam bab baik, dia bukan arkan. Tapi dia la Buddha. Dia sebut kan, yang bahasa dia la Buddha. Untuk ada sirah. Jadi satu boleh pada huruf. Untuk nama baik. Kalau atas kita ni salam. Dalam bab nikah tak ada. Dia memang arkan nikah, sirah, ijab wal qabul. Terjemah dia kembali pada istimal lughah masing-masing. Solat terjemah semayang. Macam mana pun kalau ada orang soal macam tu kena jawab dengan lughah balik lah. Kan bahasa kita dah banyak proses asimilasi dengan asimilasi kah? Kuat sikit. Al-aslu fi Al-aslu fil ma'ani lal mabani. Itulah kalau ikut dari si kawan, ma'ani itulah yang kata dia kena tengok istimal lughah itulah sendiri kan.
Maksudnya kita Melayuin. Apa isi Melayuin kalau masalah nikah tu? Kalau memang nikah dah memang Arabi, tak ada masalah. Memang tak ikut lain lah. Jadi kalau kita guna kahwin dengan nikah, kenduri kahwin, tak sebut pun kenduri nikah kan. Pasal itu yang di bahasa yang di viral kan pakai. Tak sebut kenduri nikah, kenduri kahwin. Padahal the same thing lah kan. Tapi kita dah biasa kenduri kahwin. Orang tak sebut kenduri nikah. Tapi bila akad nikah, tak akad kahwin. Sikit saya nak sebut bahasa. Pasal apa? Bahasa itu yang dia pakai. Jadi bila dia terjemah, kalau itu adalah memang maksud kan istilahnya nikah dengan terjemah kahwin sah, walaupun tak sebut nikah, aku kahwinkan akan nikah dengan sekian-sekian namanya. Jadi pasal pula tu dia beza dengan muamalat. Pasal muamalat dia bukan arkan dalam bab untuk jadikan baik ataupun salam ni dalam bab muamalat. Tapi dalam bab munakahat dia arkan. Ijab wal qabul adalah arkan. Kalau yang tu disebut dengan tiang, kalau kitab kita pun kalau tengok balik disebut awal dulu, disebut la buddha, disebut dengan la buddha. Dia bukan arkan, ijab dengan qabul. Tapi la buddha yang yakun fil bai' ada ijab wal qabul. Jadi la buddha tu tak menunjukkan arkan. Macam mana pun bila sebut macam mana cantik. Dan sebut itu pun kita sebut dah. Kalau nak sebut pun bagi memenuhi piawaian. Jangan aku beli aku jual. Beli apa jual apa. Macam aku nikah, aku terima nikah. Nikah dengan siapa? Dengan kayu. Yang tu rasa kita ada sebut yang tu. Jadi atas kata terjemah memang itu adalah ma'ani tu. Al-aslu fil ma'ani lal mabani. Jadi memang ma'ani itu dipakai. Tambah pula kita sebut dengan terjemah dengan lughah bil lughah itu. Mana yang istimal lughah itu adalah maksud yang dipakai, maka dipakai. I will marry you with my daughter. For example lah kan. Translate in English sikit kan. Do you want to marry me? Cuma orang putih punya style lah kan. Itu yang kita tengok bila orang putih. Tapi kalau nisbah Tok Gadi dia yang sebut lah, I marry you with ni I marry you ni nama, sebut nama dia kan. Dengan nama-nama ni sebut marry lah. Bukan Merry Christmas. Sikit-sikit sambil lurah. Awak pun tahu bahasa Inggeris tekak tu ya. Jadi kalau itu masukkan nikah dia, okay. Tapi kalau katalah memang dia lebih seronok dengan I nikah you with my daughter, dia nak pakai Arab tu ya. Bagus. Pasal apa pakai tu memang tak ada khilaf tentang itu istilah syar'i, datang dari syarak pakai dalam seharian. Nanti. Betul. Lain? Baik, kemudian summa li sihhati salam. Untuk sahkan salam pi li sihhati muslim pi sama niatu syara'id. Jadi perinci juga bawa salam ni. Ingat selesai lah, tak habis. Cemuih jumpa. Baik, macam mana pun dia sebut ada 8 syara'id untuk muslim pi. Pertama, kata dia al-awwalu mazkurun fi qawli muslim wa huwa ain yasifahu ba'da zikri jinsi, bahawa disifatkan bagi muslim fi ni ba'da zikri jins wa nau'. Tu dia guna istilah jins dan nau'. Satu kalau sebut jins dan nau', kalau dengan istilah mantik, kalau kitab pun kalau disebut ada jins dan nau', maksudnya jins lain, nau' lain. Kalau tak sebut nau', maksud jins adalah huwa nau'. Boleh faham tak sebut tu? Macam kita sebut fakir wal miskin, fakir miskin, sebut setempat fakir lain, miskin lain. Tapi kalau sebut fakir, maksudnya miskin masuk dalam tu. Sebut miskin, fakir masuk dalam tu. Pasal kalau kita dia infarada, ittahada, kan? Macam mana? Iftaraqa. Iza ijtama'a iftaraqa. Ya. Bila dia himpun, dia akan berbeza takrif. Tapi iza infarada, alah, campur dengan istilah lain lah. Iza ijtama'a iftaraqa. Apa tu? Iftaraqa ijtama'a, ya. Yang betul kan ijtama'a. Maksudnya bila sebut fakir, masukkan miskin. Duit apa? Fidyah puasa naklah bagi pada miskin. Fakir kan masuk sekali. Jadi bila disebut jins kan kalau sekali lalu takrif, jins apa? Dia kulliyun sadiqun ala mukhtalifina fil haqiqah, ataupun kulliyun yang sadiq ala mukhtalifina fil haqiqah. Kalau dia ialah kulliyun muttafiqina fil haqiqah. Yang kalau kita sebut alat tulis, dia jinsun.
Pembaris dia nak. Dia nak. Ha? Jami' dengan majmuk. Tak ni tiba lain tu. Lain. Jami' dengan majmuk dia bukan jins dengan nauk. Masuk je lah. Kalau nak jadi jami' majmuk. Kuat sikit. Buat tasdik kan. Maksudakah. Dia masuk tak masuk. Lain. Pasal dia bukan nak didalah kepada masuk jins dan nauk tak. Pasal jins dia kulli yang sadiq ala mukhtalifina fil haqiqah. Satu kalau disebut kain, macam kain ada. Kain baju. Untuk baju ya. Untuk kain buat baju kain lansir tak masuk. Sikit tu. Jadi sebut lansir. Dia akan itu istilah nauk. Tapi kain tu jinsun. Itu kot. Sekali lalu nak sebut. Jadi takrif dia macam tu lah. Kalau dengan sebut sekali lalu. Kalau jinsun dia lah kulli. Nauk pun kulli juga. Maksudnya dia bukan benda makrifah. Bukan benda spesifik. Dia masih lafaz tu nama kulli. Kita belajar mantik tu dia panggil dalam kulliyatul khams. Ada kulli, paslun, jinsun, paslun, nauk, qasah, amah. Memang antara alat-alat nak pakai bila kita bahasa ni istilah tu lah. Kalau tak dia blur sikit gitu kan. Kalau agak blur pun minta jangan bagi blur lah. Pasal dia bila nak spesifik tu yang bubuh paslun tu. Bubuh paslun pula. Biar lu lagi campur lah. Elok boleh faham jinsun dengan nauk tak faham langsung. Okey. Betul habis. Baik, jadi ayat sifahu ba'da zikri. Selepas daripada sebut jins dan nauk, mesti sifat kan sifat allati yaqtalifu fiha as-samanu, dengan sifat yang berbeza padanya oleh harga. Dia sebut laptop. Okey, laptop Asus. Laptop dah jinsun, pasal laptop tak ada nauk. Laptop nauk. Laptop nauk. Pasal semua laptop, kalau laptop kan, handset, semua handset, brand dia lain. Nanti bila brand tu macam mana pun nak sebut laptop, dia istilah, kalau istilah mantik tu dia nauk lah, pasal dia mutafiqin fil haqiqah. Laptop apa-apa brand pun semua laptop. Tu istilah nauk. Jadi bila dah sebut nauk, jinsun tak sebut tak apa dah. Lepas tu pasal bila sebut nauk, maksudnya jins kaya daripada disebut lah. Lepas tu nak sebut apa pula? Sebut sifat yang yakhtalif fiha saman. Apa? Laptop apa? Asus. Lepas tu size screen, boleh tanggal tak tanggal, prosesor, RAM, apa seumpama tu lah, sebutlah. Warna, casing dia, apa seumpama ni. Apa yang sifat tu nanti yakhtalif biha saman. Untuk software original ke pirate, apa seumpama tu. Jadi sebut yang yakhtalif biha saman. Itu syarat untuk nama salam yang sah. Pasal mesti terdobit dan tak akan ada gurur dengan lain minta lain diberi. Jadi fayazkuru fi muslim fi salami, maka menyebut oleh faham dia muslim, orang yang nak beri salam ni pada jual beli salam, fi raqiqin masalan, disebut raqiq nau'ahu. Jadi raqiq hamba. Ada hamba lelaki, ada hamba perempuan. Itu sebut nau'. Apa dia? Contoh dia bagi nau' ni kat Turkiyin. Au Hindiyin. Yang ni pun kalau kita perhati tu, kitab kita dia banyak sebut kadang hamba. Tak ada cerita lain dengan orang Islam ni. Nak menunjukkan orang Islam ni memang muamalat hamba ni, kalau disebah kita baca kitab fiqh, ulama dulu memang kita ambil daripada negara Islam dulu. Jadi negara Islam dulu memang itu antara benda yang sebahagian daripada barang yang diperdagangkan. Benda yang biasa. Pasal memang hamba banyak, menunjukkan perang banyak. Orang Islam masa tu maju. Satu ada enemen dan pasal macam ni. Satu dia bicara. Tak ada contoh lain ke? Contoh memang duduk dekat pasal berlambak-lambak. Kita banyak handset dengan laptop. Orang sana dulu zaman tu banyak hamba. Pasal apa? Perang saja. Sasat perang. Perang je balik hamba. Masa perang je balik hamba. Perang je balik hamba. Satu banyak. Ni pergi je kedai balik handset. Balik handset. Contoh.
Nak kata banyak yang benda tu. Satu kitab contoh-contoh hamba. Contoh hamba. Tak ada contoh lain ke? Zaman tu banyak. Jadi mana banyak relevan bahas tu Kalau kitab lah ni orang sekarang, ni tak berubah contoh hamba. Dia apa? Inset. Apa itu? Dia benda yang dia muasarah dengan zaman tu mutabaqah lil waqi'. Kat Turki wa Hindi wa zukurati, itu juga sebut zukurah, iaitu dia masih sebut ini wasfi yang menentukan yakhtalif biha zaman au unusati, sifat kelakiannya dan kebetinaannya itu au sanatin ataupun au sin wasinihi, dan umur dia au takriban lah wa qaddihi tulan, wa qadrihi tu ada ra tinggal kita ni, wa qadrihi dan kadarannya, tulan nisbah tinggi, qasran pendek, ribatan ataupun riba ataupun sederhana, walau nihi dan juga seperti laun abyad atau wasbah zalik, wa yasifu apa tu bayad tu, wa yasifu bayadahu, dan sifatkan putih. Putih apa? Putih ni putih bisamratin au syakratin, putih kemerahan, putih coklat atau putih kelabu. Hitam mana ya? Putih kemerahan. Musyaraban min khumrah. Nak sebut itu ciri-ciri yang kena buat. Hamba macam tu lah. Sebut ciri. Kalau laptop tengoklah spray colour apa. Bohpi tu. Siap. Wa yazkuru fil ibil wal ghanam, dan menyebut seseorang pada masalah unta dan kambing, wal khail wal bighal wal hamir, sebut az-zukurata wal unusata wasina wal laun wal nau'. Dan sebut nau', kambing gurun tanduk 5 inci. Tu gigi dah bersalin. Tu badan macam ni, jadi timbang berapa kilo. Sebutlah apa yang menyebabkan yakhtalif fi zaman. Umur berapa tahun, matang tak matang. Tu dah jadi baka tak baka, baka bagik tak baik ke, jenis selalu tidur ke selalu bangun. Bakar tak ada situ. Ibil ghanam bakar ada situ. Ibil bakar ghanam. Ya, terima kasih. Jazakallah. Ibil wal bakar wal ghanam wal khair. Kalau dia tak sebut tu pun padan tu faham kerti tu. Itu kuat. Wa yazkuru fi tayr, misalnya an-nau' was-saghir wal kibar, was-saghir was-sighari. Ini ada ya. Sebut pada tayr, nau' was-sighar wal kibar. Bau mutabaqah baca. Wa zukurata wal unusata. Kemudian wasina, tu pun in urifa. Beli burung, sebutlah besar kecil burung apa, umur macam mana, beri apa, burung murai jambul, tengok ekor berapa panjang, ekor panjang tu mahal tu. Sikitlah dia sebut. Pasal yang tu menentukan harga. Yakhtalif biha saman. Yang mana tak yakhtalif saman, tak payah. Tak sebut tak apa. Burung merpati, kaki ada 2, kepak ada 2. Tak sebutlah. Sajalah sebut bodoh-bodoh tu dalam menunjukkan dia tak yakhtalif biha saman. Tapi merpati jenis apa? Homer. Ini apa? Ni Madonna. Merpati apa? Merpati kipas. Bulu putih. Dia sebut spesies tu menentukan harga tu. Pasal yakhtalif biha saman. Betul kalau kata ni memang ada merpati Madonna. Macam mana? Badan tapak putih, kepak coklat. Pasal dia kepak, ekor, kepala, kalau satunya satu colour tu. Kalau coklat kepala, coklat kepak, coklat ekor. Burung tu dia pendek bantut sikit. Jalan tonggek. Tu pasang 200.5. Sikit lah sebut contoh lah. Saya sebut pasal saya bela, saya tahu. Sajalah sebut kata benda-benda yang yakhtalif fi saban. Itu je lah. Dobit tu. Jadi kita baca kitab fiqh ni, dia sebut dobit tu, cerdik lah diri. Satu ulama kita dia ajar kita dengan fiqh ni, kita tak ngaji hadis, tak apa lah. Pasal apa? Pasal ngaji hadis untuk tafakuh fiddin kan. Lepas tu, baca fiqh, fakih tak? Okey, cantik dobit disebut. Dengan sebab tu boleh menilai sah, batal apa.
Boleh macam-macam benda boleh. Pasal kita dah faqih daripada apa yang dia dah ambil pada Quran ni. Istinbat tu kot lain sikit kan. Tapi maksudnya boleh menilai. Memang dah ada istinbat hukum. Bahkan tajam kita nak menilai pun. Pasal dobit semua dah disebut. Membanding dengan orang ngaji hadis kan. Ngaji hadis tu syarah ikut kepala otak ni. Itu yang penting kan. Hukum tak istinbat lagi, baru terjemah hadis, tu pun baru satu hadis. Tu dah istinbat hukum. Terror. Tu yang kalau Ipoh ni, kita ada dekat-dekat sini Maulana kan. Pening tu bunyi tu. Saya tak pernah duduk majlis dia. Kalau duduk majlis dia macam-macam saya nak tanya dia tu. Macam nama bunyi Deobandi. Tapi macam duduk dalam baldi. Itu sedap. Pasal tengok Syekh Maulana Deobandi lain tak macam tu kan. Kita ada Ustaz Razif Deobandi. Lama duduk Deobandi tu. Belum tu pergi Sudan ni. Duduk Sudan 7 tahun 9 tahun. Tentang aku tak kenal ya. Yang saya kenal sebut tu. Maksudnya ngaji Deobandi tu. Satu zaman dengan Deobandi Kuala Kansar tu. Pengeluh Razi lah. Siapa lagi? Maksud saya dia itulah. Tengok, pening. Kita tengok ada Maulana Hamid Sri Betaling kan. Maulana apa yang tulis buku tu, lupa lah nama dia. Maulana Sri. Tu pun Maulana pening kan tu. Lepas tu geng-geng Deobandi ni memang ada tikai lah masalah dia ni. Betul ke dia ni memang Deobandi? Pasal dia jual nama Deobandi tu. Dia istilahnya mencemarkan kewibawaan Deobandi. Deobandi ni memang semua ulama ahli sunnah wal jamaah. Cuba tengok video dia cerita tentang Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Sebut Abu Hasan Asy'ari Mu'tazilah. Dia pun Mu'tazilah belakang, Mu'tazili. Wah, ajak tu. Padahal ulama Deoban ni semua Asy'ariyah Maturidiyah. Mana ada Wahabiyah, mana ada Bengongiyah, mana ada. Bila fake pun ada fake-fake dia dengan fake-fake ulama mazhab. Dia kata, dia dakwa pula, ulama Deobandi semua macam ni. Deobandi mana tak tahu. Dia duduk alam lain kot. Deobandi kan. Pasal dia tengok yang Deobandi semua okey. Pasal saya ada kitab-kitab yang memang daripada ulama-ulama India yang Deoban ni. Memang best sebut dia. Antaranya sebut bab zikir tarikat ni, bab zikir menari. Maulana Zakaria semua Deoban tu kan. Tarian tasawuf tu. Dia orang memang ramah India, buat tarikat best. Dia orang tak pernah kelahi. Lepas tu dia orang tertib disiplin tarikat best. Nak bagi tarikat semua dengan bersyarat. Nak itu dengan bai'ah, itu dengan mengajar satu-satu. Maksudnya dia ada kelas mengaji dia, bukan bai'ah zikir. Kau beramai lah kau. Mana pula macam tu? Tak ada. Semua ada kelas sanad dengan istilahnya mengaji. Pula tu semua tarikat. Saya sebut pasal saya jumpa perempuan tarikat India ni. Boleh kata tarikat India ni satu India ada ahli tarikat dia. Semua hormat antara satu sama lain. Dan bila sebut ahli tarikat maksudnya semua orang baik-baik. Pula tu dengan bersanad. Maksudnya kalau orang tak baik tarikat ni maksudnya semua ni hak cerai. Maksudnya dia orang awam tapi kat Malaysia terbalik tak? Bila hak tarikat banyak hak cerai. Macam tu yang jadi masalah sikit lah kan. Macam mana pun di atas borong kan semua tu salah. Nanti salah je tu. Pasal ada yang betul. Tarikat Al-Fulusi, Tarikat apa sebut Tarikat Al-Singkati, Pintasi. Dia tak mau ngaji tauhid, tak mau ngaji PK, tapi nak naik makam cepat. Jadi itu yang memang zikir takak yang tauhid tak ada apa-apa dia jadilah apa yang merapu ni yang merosakkan pahaman yang betul ni. Itu lah. Tu lagi tu lah state tu. Ayat acak tu. Okey, siap. Lagi tak boleh digeram disebut bajang tu. Cukup. Okey. Jadi itu masalah hamba. Siap. Lembu, ternakan, jantan, betina. Baik. Wa yazkuru fi saub al-jinsa, sebut jins kutni. Au katan, seperti katan. Au harir. Katan ni kata dia kapas kulit kayu. Kalau ikut terjemah dia. Kalau cotton betul kapas lah. Habis ini bukan cotton, tapi katan. Bukan dengan qaf, dengan kaf. Katan. Maksudnya memang ada kulit-kulit kayu
kayu-kayu tertentu yang kulit itu memang kita boleh kopek. Dia akan ada gentian-gentian halus. Yang tu yang dijalin untuk dibuat pakaian. Cuma lah ni kot tak berapa nak ada lah kot. Tak tahulah. Kalau tak pernah jumpa pun. Kalau dulu kot mungkin banyak. Palpa kayu. Palpa kayu. Tapi itu kan palpa. Dia memang kulit. Memang. Yang buat meja tu. Bukan. Itu palpa lah. Tapi kulit kayu ni dia memang. Memang ada pokok. Yang bila kita rendam dia nanti. Dia akan kembang. Kulit dia tu. Kulit tu dia ambil. Dan dia akan hasil macam gentian jerami. Macam jut. Jadi sebutkan dia punya jins. Wanau. Yazkuru fi saubi al-jinsa wan-naw'a. Atau pada jinsa. Ka qutnin iraqi. Siap? Watula dan sebut kat tul. Wal ard. Lebar dia. Bidang 60, bidang 45. Itu kita lah. Nak berapa meter. Wal ghilaz wa diqqah. Kasar. Tebal. Kasar lembut. Halus. Nipis. Wa safaqah wa riqqah. Kasar. Kalau gitu tebal lah ni. Tebal, nipis. Safaqah, riqqah. Licin. Safaqah. Keras, lembut. Riqqah. Nu'umah. Khusyunah. Bahasa Arab. Halu lah bahasa dia. Tumpur bahasa dia. Terjemah dia pakai tu. Kita bahasa Melayu lembut dengan halus itu ya. Nak pakai pun. Tapi kalau ikut asal ghilaz dengan diqqah, material itu saiz dia besar kecil, dia kasar kelicin, itu ghilaz diqqah. Masuk tu kita tebal nipis. Safaqah, riqqah. Macam itulah kalau terjemah pun, dia terjemah pun bahasa kena lembut halus dia. Wa nu'amah wa khusyunah. Jadi nu'amah ni lembut, licin. Gebu tu kan terjemah itu kain gebu. Wal khusyunah buah bila gebu kasar. Siap. Jadi maksudnya kalau nisbah pakaian apa kita boleh pakai situ ialah nak salam mesti disebut dengan jelas waspun dia. Siap. Wa yuqasu bi hadha suwari ghaira. Kiah kan? Yang ni yang kata kita belajar fiqh dia faqih tu. Macam mana kita ngaji tauhid pun faqih dalam bab akidah. Walaupun kita tak ngaji tafsir orang kata. Tak ngaji tauhid pun. Dia orang ni ajar tafsir tapi selewing. Dengar gelong. Baca hadis tapi penin. Kita tak baca hadis pun. Macam mana? Hadis tengok pun tak tahu kalau saya sendiri lah kalau nisbah ngaji belaka. Ada orang kata siapa ada baca kitab Bukhari dalam Malaysia, melainkan dekat Kuala Kangsar. Bodoh ya, aku ngaji Bukhari tak seimbang pun. Tok guru baca Bukhari berapa tahun. Dengan Bukhari, Muslim, saya ngaji semua. Semua tu nak sebut. Bukhari ngaji, Muslim ngaji, Ibnu Majah ngaji, Muslim ngaji lepas maghrib, Bukhari ngaji lepas subuh, Ibnu Majah lepas zuhur, Abi Daud ngaji lepas zuhur. Allahumma salli ala Muhammad. Tirmizi ngaji lepas maghrib. Tapi yang tu seminggu sekali lah. Nasai saya tak dan. Muwatta ngaji lepas subuh. Tok guru baca bukan satu-satu. Dia baca sekali 4 kitab. 4 kitab tu standard lah. 4 kitab, 3 kitab, 2 kitab. Orang baca pun power lah, profesional baca. Baca pun bukan bahas hukum. Baca riwayat ni. Nak bahas macam mana? Bahas tengok adik, tengok fiqh lah. Kalau ada pun selit-selit itu syarah itu syarah sepak itu ya. Nak bahas alat takut tak cukup. Satu tak bahas. Dia orang ni tengok alat memang tak cukup tapi bahas. Fiqh pun kelang kabut. Itulah saja nak sebut waktu saya tengok macam lagu lah dia orang ni. Lagu. Tengok dia bahas bab cium kaki. Mula cerita cium kaki. Meleret. Cerita bab sujud pula. Nak cerita bahas sujud ke cerita cium kaki? Dah dikaitkan cium kaki ni. Apa maksud dia? Nak memulia. Memulia. Jadi sujud mulia. Ni bahaya ni boleh jadi syirik ni. Masalah cium. Masalah nak cium kaki. Terpaksalah bongkok. Tapi bukan sujud. Masalah sujud memang haram. Memang haram. Bahkan ada setengah ulama' mengatakan jatuh kufur. Kalau sujud sama manusia. Tapi kalau nak cium kaki,
Tak, nak cium dah kaki duduk bawah. Takkan kat atas meja kaki cium itu. Tapi nak cium kaki kena bongkok diri. Jadi masalahnya dengan sebab tu dia bongkok. Sikit kita sebut isu tu sikit kan. Macam kalau orang yang cermat memang dia tak bagilah yang tak bagi tu. Tapi kadang-kadang ada orang yang memang nak cium. Tak ada masalah. Waktu dia kata dah orang ni dah cium kaki boleh, kata dia. Kalau gitu awak tak minum air kencing Syekh. Tak minum air kencing Habib. Pasal Rasulullah pun ada sahabat yang minum air kencing. Dah ada pergi cerita air kencing pula. Bahas satu-satu lah bagi habis. Dia dah boleh hak ni, yang ni dah nampak tak salah. Dia pergi kait benda hak salah-salah. Salah pun tak kena kiah dia. Kencing Rasulullah. Rasulullah lain lah. Ni Rasul lah. Ni Habib lah. Takkanlah kata dengan sebab cium kaki pergi minum air kencing Habib. Bodoh. Tak kena. Dia kiah pasik. Kiah ala farik. Bukan farik. Kiah ala dolal. Bubuh itu sedang. Itu kot. Pasal nak sebut tak pakih kan. Pasal kalau hadis pun sebut man yuridillahu bi khairan, Rasulullah isyarat apa? Yufaqihu fid din. Allah Ta'ala kalau nak bagi khair, dia pakih dalam agama. Satu kadang-kadang ada orang tak khusus ngaji agama pun, tapi dia pakih agama. Dia boleh rasa tak kena lah dia orang ni. Saya ada beberapa kawan sahabat saya yang memang antara saya kuliah saya dia hadir lah. Apa yang dia dengar daripada orang lain bila dia tanya kat kita, betul kita tanya dia, kau faham macam mana? Walaupun dia bukan ngaji agama, tapi dia nilai tu best. Dia kata, syarahallahu sadrak. Bunyi Arab sikit lah. Tak ada lapangan dan dia. Apa dia? Macam mana kau cakap? Sepatutnya aku nak jawab macam kau. Sama maksudnya kita tak payah syarah. Sebut dia tu, saya rasa tak kena dia buat ni. Pasal zikir ni bukan apa, kalau kata goyang, takkan haram goyang kot. Untuk nak bercakap pun takkan kerah. Betul orang cakap. Jadi nak sebut apa? Faqih fiddin tu. Faqih fiddin. Yang ni dia gaduh nak pergi ngaji yang hak usul hak bahan mentah. Lepas tu dia tak faqih, lepas tu dia syarah ikut cara dia. Faqih cara dia lah. Sikit gitu. Baik, baru satu syarat, ada 8 tu. Berhenti dulu pasal ni. Jadi asal disebut kias tu lah. Jadi ada faqih tu, insyaAllah boleh faham tu macam mana nak kenal mana wasfi-wasfi tu. Wasani an yazkura qadrahu bima yumfil jahalata anhu. Tangguh dulu situ. Soal kalau ada. Tak ada, tangguh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri ilaika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.